Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua orang yang hadir ini. So kita akan teruskan mata pelajaran kita fizik Fizik kita 5, kita tahu SPM dah dekat dah, hampir dah dekat dah. Tahu tak SPM bila? SPM bulan Dan 3. bulan 3. Dan 3 Maksudnya korang masih lagi sama seperti pelajar tahun lepas ambil Betul tak? SPM umur 18 tahun. Tapi tak apa, tak mengapa sebab semua dalam Malaysia ni semua sama je. So bila kamu masuk universiti pun sama umur juga. Okay, so apa pun macam mana pun kita kena bersedia lah. So seperti mana kita dah belajar berkaitan dengan tajuk fizik ni, kita tahu fizik kita dah belajar sampai bab elektrik. So jangan anggap benda tu tamat situ kamu kena tahu apa yang kita belajar sebelum ni kita kena refresh balik. Tengok balik tajuk yang awal daripada tingkatan 4 lagi Tingkatan 4 tu tengok balik tajuk tu, ulang kaji balik. Buku yang cukup bagi kamu tu kan cukup bagi kamu yang beli buku tu tolong selesaikan dia punya soalan-soalan. Itu yang membuktikan yang kamu dah bersedia. Jika kamu buat soalan tu dan ujuk balik jawapan betul, maksudnya okey lah. Tapi tak cukup cari lagi buku rujukan, soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kamu dah belajar sebelum ni. So kita sambung bab elektrik yang cikgu tak boleh nak ulang balik bila kita bersemuka nanti di sekolah nanti kemudian hari. Cikgu tak boleh nak ulang balik pelajaran yang lepas kita kena gunakan platform PBR ni sebagai inisiatif kita untuk belajar fizik sampai habis bab. Boleh So cikgu harap beri tumpuan, kalau tak boleh tumpuan, cikgu ada rakaman, kita dengar lebih rakaman semula. Okay, so kita mulakan dengan tajuk kita yang kita imbas kembali. Last kali tajuk kita belajar tentang elektrik, betul? Kemudian kita belajar tentang litar. Dah ada litar? Litar dah habis belum? Dah. Dah habis Sekejap cikgu present sekejap. Ni litar habis habis semua kali. Kita imbas kembali tulis kita imbas kembali kejap secara sepintas lalu. Kita ada dua jenis litar iaitu litar selari dan sesiri. Jadi litar selari sesiri. Okey, apa yang kita tengok sekarang ni? Okey, litar sesiri seperti mana dalam gambar yang kamu nampak sekarang ni, inilah litar sesiri di mana sambungannya daripada keluar daripada terminal positif ni, arus keluar daripada terminal positif bergerak, mengelilingi dan tengok ada punya track dia tidak bersimpang. Ini dipanggil litar sesiri. Untuk litar selari, bermula dengan terminal positif, bergerak, dia ada simpang. Maksudnya ini adalah selari dia simpang lagi dan kembali. Walau bagaimanapun, semua track-track itu akan kembali semula ke terminal negatif. Jika dia tidak kembali ke terminal negatif, itu dipanggil litar terbuka. Ulang balik Kalau tidak bersambung, maksudnya dipanggil litar terbuka. Kalau bersambung daripada positif, kembali semula ke terminal negatif, itu dipanggil litar tertutup. Boleh faham? Okey, teruskan. Cikgu lunas kembali, ini semua dah belajar. Litar sesiri, ini litar selari. Okey, kita ada 4 perkara tulis Dan itu kita tengok arus dia, kita tengok botan dia, kita tengok rintangan dia. Okey? Dan nanti kita akan letak rintangan dalam. Okey, kalau kamu dah buat bacaan sebelum ni, dia ada rintangan dalam. So susunan perintang seperti yang di sini. Perintang maksudnya ialah rintangan. Rintangan tak semestinya perintang. Kadang-kadang ada gunakan mentol, alat-alat seperti bahan-bahan seperti yang ada konduktor, yang arus tidak boleh masuk, ada arus yang boleh masuk sikit, ada arus yang masuk terus, konduktor yang bagus konduktor seperti dawai, kuprum, dawai besi dan sebagainya. Okay, perintang. Perintang adalah satu bahan yang menghalang arus itu mengalir. Okay, teruskan So arus elektrik dalam litar, kita tengok satu persatu, kita ada 4 So yang tengok yang pertama, bagaimana arus elektrik mengalir pada litar sesiri dan litar selari. Tengok. Okay, itu arus yang mengalir daripada terminal positif, right? Okay,
Okay, dipanggil I. So masuk ke rintangan yang pertama, rintangan yang kedua. Okay, terus tembus dan tembus. Dan walau bagaimanapun I yang keluar daripada sini akan sama dengan I yang keluar di sini ya. Harusnya kembali hanya satu nilai arus saja. Okay, masuk di sini I input adalah sama dengan I output. Okay, kalau untuk litar selari, jika dia ada benda temu dan simpang, maksud dia akan bahagikan kepada kedua. Okay, simpang itu akan divided ataupun dia tak mesti bagi kedua. Kadang ada yang daripada arus 5 ampere mungkin sini pergi 3, sini pergi 2 dan sebagainya. Bergantung kepada rintangan yang ada pada litar tersebut. Okay, maksudnya itu menunjukkan arus elektrik. Okay, pendek kata kita boleh buat calculation iaitu I sama dengan I1 tambah I2. So I input keluar, divided, dibagikan, kemudian bertemu simpang di penjuru akhir, dia akan bertambah. Dia akan jadi tambah lah. So kalau I1, I2, so I1, I2 tambah jadi I semula. Di mana sama seperti litar sesiri iaitu I input adalah sama dengan I output. Okey, teruskan. So contoh di sini, 2A. Lalu pada ampere yang pertama, ampere ni lah mengira arus alat yang mengira arus. So bila 2 ampere melalui pada A1, dia masih jadi 2A. Bila mengalir pada A2, jadi 2A juga. Dan melalui pada A3 jadi A2. Ini adalah litar sesiri di mana I input adalah sama dengan I output. Okay, lihat kepada litar selari pula. Kalau keluarnya 3 ampere, A1 akan baca 3 ampere juga. Tapi bila dia mengalir kepada persimpangan antara dua ni, so 2 ampere akan masuk ke kanan. Tak kisah 2 ke 1 ke, tapi ada masuk arus. Ni 2 ampere masuk di sini akan keluar 1 ampere lah sebab 2 dah masuk sini. Dan bacaan A3 ni adalah 1 ampere, bacaan A2 ni adalah 1 ampere. So dia akan bertemu semula ke persimpangan ni, dia akan jadi hasil tambah A2, 2A tambah A1, 1A akan masih 3A balik. Dia sama macam belah kiri iaitu I input adalah sama dengan output. Tapi pada bahagian proses litar di bahagian bawah ni dia akan dibahagikan. Okay. Sekarang ni semua dah belajar. Okay, teruskan. Okay, yang kedua tadi yang pertama iaitu guna arus. Yang kedua kita berkaitan dengan beza keupayaan. Okay, sebenarnya kamu tahu kalau litar sesiri, kalau buat eksperimen dalam amal, disambung bateri sambung dengan mentor ada 8. Mentor secara sesiri. So kita dapati bila kita hidup tutupkan litar itu, maknanya switch on light, lampu yang menyala paling akhir sekali, 8 barisan lampu tu, yang paling akhir tu malap berbanding dengan lampu yang pertama. Okay, ini bermaksud beza keupayaan boleh dikira begini. Okay, tangkaplah. Mentor adalah V1 untuk rintangan pertama, kalau momentum mentor lah, itu pun rintangan juga. Yang masuk tu. Siapa ni? Fifi? VT siapa ni? Who's VT? Fitri. Fitri, oh Fitri. Kenapa tak pakai akaun MOE? Kenapa tak pakai akaun MOE? Saya guna MOE pula, kacau cikgu ni. Yang kali pakai akaun MOE dia kena lima kamu Kalau kau pakai akaun 5, cikgu tak perlu emit. Dia akan masuk secara automatik Okey, sambung So litar siri cikgu ulang sekali lagi. Ini adalah beza keupayaan perkara yang kedua untuk litar. Okey. Kalau beza keupayaan dia kira macam mana pula? So di mana V1, V2, V3, V4 kata 8 yang tersambung tadi Dia adalah hasil tambah, hasil tambah pada kedua kedua je, sekarang 2 lah. Kalau 2 ada botan 1, botan 2 bermaksud bila botan itu keluar daripada terminal positif, dia akan bagi kepada beberapa botan untuk hidupkan lampu tersebut. Kalau 2 lampu lah. So, jadi 2 atau lebih nilai beza keupayaan maksudnya di sini dia adalah hasil tambah. Untuk jadikan dia kembali semula ke botan asal dia akan tambah semua botan-botan yang terlibat dalam rintangan. Semua rintangan-rintangan ni ada botan di masing-masing. Baik itulah kalau kamu pasang lampu, lebih sesuai kita gunakan litar selari. Nah, litar selari, kalau botan itu adalah V, setiap satu ni adalah V. Bermaksud botan input dia adalah sama dengan botan output. Nampak dia berbeza sikit dengan arus tadi tau.
Arus tadi itu jika sesiri dia sama. Tetapi selari dia hasil tambah. Untuk botan, beza keupayaan untuk botan, litas sesiri dia hasil tambah. Tetapi litas selari ialah hasil sama. Okay, botan input adalah sama dengan botan output. Kejap. Kejap. Sorry. Alamak, kacau kita nak tengok. Dengan PDDR tadi. Okey, sekali lagi ya. So ini botan ya. Semua faham kan? Faham. Okey, teruskan dengan ada contoh untuk botan. Seperti yang dalam kita sesiri, kalau botannya adalah 12 botan input, keluar pada 8 V1 dengan 8 volt ni, bermasuk ni berapa ni? 8, 12 tolak 8 jadi 4. So, dia disebabkan oleh litar sesiri, maksudnya dia hasil tambah. So, berapakah botan V1? Form 4 lah. So, 4 tambah 8 jadi 12 semula. So, ini untuk botan. Ingat ada ni perkara yang kedua. Yang pertama tadi ialah arus, yang kedua adalah beza keupayaan. So, untuk litar sesiri, apa yang keluar inputnya untuk V1, V2, V1, V2 adalah sama. So, sebab itulah kalau kamu lihat di kelas room kamu, di kelas sekolah kamu ada kelas, lampu-lampu pasang kecahayaan yang sama. Cahayanya keluar dengan cerah yang sama sebab dia botannya sama. Maksud di lampu di kelas kamu tu dipasang secara selari. Kalau sesiri, lampu dipasang memanjang lah kan contohnya. So, kalau lihat di sini buat eksperimen dalam makmal, lampu dipasang memanjang, kita berarti lampu pertama lebih cerah berbanding dengan yang paling ujung. Paling ujung lampu menjadi malam. Itu dimasuk botan dibahagi tidak sama rata. Tapi kalau kamu guna litar selari, botan dibagi sama rata. Okey, teruskan. So, yang ketiga, ini untuk litar selari. Yang ketiga iaitu rintangan. Rintangan dikira cuma berkembang mana. So, rintangan apa yang berlaku pada litar, mana litar selari ke sesiri ke, dia akan menjejaskan pada akaun beza keupayaan kamu. So, botan yang keluar daripada awal akan mengalir masuk, maksudnya arus keluar, botan keluar kan. Dia akan mengalir kepada rintangan pertama, rintangan kedua. So kita boleh buat kiraan rintangan. Rintangan 1, rintangan 2 untuk litar sesiri adalah hasil tambah. So kalau ikutkan di sini 12 volt sama dengan rintangan adalah ditambah. So kalau cikgu ringkaskan lagi di sini, okey. Pen pula tadi kita tulis juga. Okey. Kedua-dua ni kita boleh jadikannya satu, iaitu R. Susah tulis. Kena beli pen baru ni. RT. Okey. So botan 12 volt ada rintangannya RT. Tak kisahlah ada satu lagi rintangan R3 ke. R3 ni R3 ke kan. Satu lagi kan. Dia adalah tambah. Ditambah satu lagi R. Ya Allah susahnya. Okey, hati. Okey, bermaksud jadikan satu rintangan yang besar macam tu. Satu ni dipanggil RT. Subhanallah, guna mouse yang susah betul lah. Apalah, boleh faham kan? Boleh cikgu. Boleh. Ni kena bagi tab baru kan. Okey, so kita padam sekejap. Kepala dia. Okey, so untuk litar selari pula, dia terbalik sikit.
Kalau litar selari kita gunakan 1 per RT. So 1 per RT 1 tambah 1 per RT tidak 1 per R1 tambah dengan 1 per R2 akan menghasil R1 per RT. Untuk dapat sama macam ni kamu kena terbalikkan. Jadi kamu kena terbalikkan semula. Ini satu. So bila dapat jawapan ni ialah 1 per RT kamu kena terbalikkan balik RT per 1 baru sama dengan ni. So, sebab apa nanti kamu ada kombinasi antara 2 litar yang selari dan selari. Bukan mesti kamu boleh kira dia punya rintangan keseluruhan. Okay, sebagai contohnya, ini ohm. Ohm ni adalah rintangan. Tak kisah kamu gunakan mentol ke sebut tadi. Semua adalah rintangan. Rintangan itu kita gunakan ohm. Ingat lagi hukum ohm. Hukum ohm ingat lagi. Kita baca. So, untuk litar sesiri 3 ohm dan 8 ohm. Bermaksud untuk litar ni rintangannya adalah 11 ohm. Sebab dia litar sesiri kita tambah dia terus. Tapi untuk litar selari ni pula, dia perlu gunakan pecahan iaitu 1 per 10 tambah 1 per 5. Pecahan. Kalau nak tambah pecahan kena samakan ke bawah dia kan. So, jadi 12 per 10. Kan? 3 per 10. Kan 3 per 10 kan? So yes. Tapi tak selesai lagi ya, itu baru 1 per RT. Kamu kena tonggengkan dia. So, RT per 1 dapat 3 per 10 pounds. Maknanya tonggengkan dia jadi 10 bagi dengan 3. Bukan 3 bagi dengan 10. Ingat. Bukan 3 bagi 10 tapi 10 bagi dengan 3. Sebab dia diterbalikkan. Itu untuk rintangan. So 3 perkara yang kita sebut tadi. Okay? Contoh lagi. Litar besar dalam litar, hitungkan rintangan besar iaitu seperti mana kita sebut tadi. RT sama dengan R1 tambah dengan R2. Okay. Itu masuk litar besar, keseluruhan sistem dalam litar tersebut. Untuk ni sama juga. Jadi 2 per 5 dan 5 bagi dengan 2 lah. Okay, boleh faham? Okay, masalah yang berlaku di sini pula, jika litar itu adalah kombinasi antara keseluruhan litar. Ada yang sesiri, ada yang selari, disambung. Ni yang dilitar dalam elektronik sekarang. Dia bukan litar yang kita utuh tadi. So, jangan panik, ada penyelesaian dia. Nanti satu persatu. Bagi contoh, ni yang kita berhenti tu kan? Kan? Guys? Ini yang kita berhenti tu kan? Okay, saya dengar. Bagaimana kita nak selesaikan masalah tadi? Kita dah belajar tentang basic yang litar yang simple, yang ringkas. So kalau macam ni, litar dia macam ni lah. Litar boleh litar tentara. Maknanya dia ada sesiri, dia ada selari. Dua benda je, sesiri, selari. Tapi kamu kena tahu bentuk dia mana. Kalau lihat di sini, so kita boleh bentukkan dia secara ringkas. Ya, apakah jenis sambungan litar yang ditunjukkan? Adakah selari? Adakah sesiri? Dia ada selari, ada sesiri. Tengok. So, contohnya kita ringkaskan lukisan dia. Mulakan dengan punca utama bateri iaitu botan yang keluar. Gunakan terminal positif sebagai arus yang keluar dan dia akan mengalir. Pertama sekali dia berjumpa dengan R3 dan R1 kan. So R3 dan R1 persimpangan R3 dan persimpangan R1. Kita gunakan R1 dulu. So kedua adalah persimpangan R3 ya. Yang di close ni kan. Sini berjumpa dengan R1 dulu. Jumpa R1 dulu. Dia jumpa R3 di bawah. Okay. Okay, kemudian lepas R1 jumpa siapa lagi? Jumpa R2. Okay, so R3 akan jumpa dengan siapa? R4. Kemudian R4, R2 akan bersatu. Okay, dia akan bersatu menuju ke terminal negatif. R2 pun bersatu menuju ke terminal. Inilah gabungan antara dua sikap. Cuba lihat dia. Gabungan litar sesiri-selari. Pertama, bila arus mengalir daripada sini dipanggil litar selari. Betul? Bila di kawasan ni pula dipanggil litar sesiri. Itu dipanggil gabungan dua litar, iaitu litar sesiri dan selari. Boleh nampak tak? Boleh nampak guys? Nampak cikgu? Boleh. Kalau cikgu terlajak, boleh undurkan cikgu ataupun hentikan cikgu untuk beri penjelasan lagi jelas. Ya? Okay, cikgu teruskan. So, sebagai contoh lagi. ZZ ke, YY ke, XX ke, litar ni adalah menunjukkan litar apa ni?
selari dan sesiri. Mari kita lihat sekali lagi. So, kita mulakan dengan terminal positif. Okey, dia akan bertumbuh dengan R1 dulu. R1 akan berada persimpangan antara R3 dan R2 kan. R3, R2 tu akan berjumpa di satu persimpangan di sini. Ini adalah di sini. Nampak? Kena tahu lukis kan. Dan dia berjumpa ke terminal negatif. Okey, di sini kena nampak apa yang berlaku dulu. Di terminal positif keluar arus elektrik tu kan. Dan dia jumpa dengan litar ni dulu. So litar ni. Jadi jumpa dengan satu ketul besar ni. Ini adalah litar selari. Selesaikan dalam dulu. Selesaikan ini dulu. Maknanya selesaikan rintangan selari dulu. Kemudian baru tambah dengan R1. Tengok. So, sebagai contoh di sini. Litar tadi dia letakkan nilai. So R1 kita adalah 6 ohm. R2 dan R3 kita ialah 2 dan 4 ohm. Sebenarnya nak selesai ni. Tengok betul-betul dan tengok dengan jelas. Ini baru 2 litar yang bersambung. Perhitungkan rintangan berkesan dalam litar ini. Macam mana kita kira semua dipanggil RT keseluruhan Okey, kita akan tambah 6 ohm ke, tambah 2 ke, tambah 4 ke. So 2 dan 4 dia tak boleh tambah begitu saja. Dia adalah litar selari. So kena gunakan formula baru. Okey, selesaikan yang tu dulu. So R1 per R1 sama dengan 1 per 2 tambah dengan 1 per 4. Jadi 3 per 4. So bersesat lagi 1 per R1. Kita balikkan ni jadi R1 jadi 4 bagi dengan 3 menjadi 1.3 ohm. So seketul ni adalah rintangan. Ini rintangan 1. Jadi seketul ni terselesaikan ni dipanggil rintangan 2. Okey, nampak tak? Sekarang ni jadi bentuk sesiri, betul? Bentuk sesiri maksudnya RT kita tambah dengan R1 tambah dengan R2. Okey, faham Berapa aku dah masuk ni? Dah masuk ke? Ini ketung-ketung ni. Okey, jadi kita tambahkan saja jadi 7.33. Itulah rintangan yang ada dalam satu sistem tu. Okey, sebagai contohnya lagi. So latihan, seberapa watt? Berapa kira? Dapat? Seorang? Dapat tak? Kalau boleh congak dengan kepala otak ni. 4.3 ohm. 4.3 ohm, betul? Betul. Betul. Okay, teruskan. So macam mana kamu dapat? So berkaitan dengan berkesan kasih XY ialah 4.3 ohm. Okay, go. Maksudnya kamu tahu Yang lain dapat? Yang lain mana yang senyap tu dapat tak? Cuba angkat tangan. Hidup lagi tak lu? Kau tinggal macam tu je. Angkat tangan. Siapa angkat tangan mana tidur tu? Nur Humaira, Alia, Emilia. Angkat tangan je. Bukannya bercakap, angkat tangan. Dalam tu kan ada button angkat tangan tu. Maksudnya kamu ada di depan komputer. Kalau kamu tak angkat tangan, bermaksud kamu tidak ada di depan komputer. Tinggal macam tu je walaupun kamu tak buka kan. Jadi tak nak itu kan. Okey, teruskan. Mana boleh ada angkat tangan? Korang tak ada? Tak ada cikgu. Ni bawah ni. Ni, Tak nampak ada. ni. Update dulu back. Aku tak update Alamak. Alamak aku dia ambil. Okay, raise hand tu angkat tangan tolong Nanti saya tengok pasti kamu berada dalam depan komputer kamu. Semua orang pakai handphone ke komputer? Phone dan komputer. Komputer. Di handphone ada tak button angkat tangan? Ada kan? Ada. Ya, okay. So teruskan So teruskan. So 2 ohm. So 2 ohm kita letakkan pakai litar yang simple iaitu dia akan bertemu dengan litar selari dan kembali kepada litar sesiri. So, selesaikan tengah dulu dan kamu dapat yang seterusnya. Okay, yang ni macam mana? Berapa? Kira? Yang ni macam mana kira? Kamu nak selesai yang selari dulu ke sesiri dulu? Cikgu senang je. Selesaikan yang ni dulu.
Selesaikan sesiri dulu. Yes, dapat seketul. Betul? Ini satu, ini dua. So, ini dua ni adalah selari. Boleh faham? Berapa jawapan? Kira sekarang? 1 minit dari sekarang. Dapat? Okey, jawapan 2.72. 2.72. Betul apa tak? Yang lain? Ada pendapat lain? Boleh? 0.366. 0.366. Yang lain? Okey, dah lah cukup. Jawapannya adalah 2.72. Apa semua salah ni? Okay, tengok betul-betul cara nak buat. Kali ni soalan ni dia menunjukkan kita selesaikan yang sesiri dulu sebelum solari. Okey, 4, 2, 4 dan 1. So, kita dapati ini dah rita yang biasa. So, kalau cikgu selesaikan yang atas dulu. So, 4 tambah 2 jadi 6. 4 tambah 1 jadi 5. Jadi 1/6 tambah dengan 1/5 untuk kita selari, betul? Senang ya? So 1 per, dia kira-kira dengan otak ni. 5 tambah dengan 1/6. Selesai kan? Bawah dia 30. 6 11. tambah dengan 5. So 11/30. Betul? Ya cikgu. Tapi belum selesai lagi. Ini adalah 1/RT, betul tak? Kita nak RT je kan? Kita balikkan dia jadi 30 bagi dengan 11 berapa? 2.72. Yes. Boleh faham semua? Boleh. Alright, teruskan. Okey, mari kita balik pula. Apa nak? Sekarang ni kita ada buatan 50 blok. Kita ada rintangan, 4 rintangan tu. So, agak kamu lah. Mesti dia tanya kamu A tu apa? Berapakah bacaan arus di situ? Macam mana nak cari arus? Apa formula elektrik? Yang kebelakang awal sekali. Iaitu V sama dengan EQ. IQ tu untuk charge. I? IR. Yes, IR. Arus darat dengan IR. rintangan akan menghasilkan beza keupayaan. So, kita tahu IR, V sama dengan IR. Allah sebut itu saja. Sorry ada saya teruk sangat ni. Okey, kita ada V, kita ada I tak ada, kita ada R. R ni adalah rintangan berkesan, itu rintangan yang keseluruhan semua ni. So, apa yang kamu perlu tahu ni? Kalau ni tanya mesti tanya arus. So, baca emitter ni dia tanya arus. Apakah I? Betul? I ni apa? So, nak cari I ni lah nak cari ni. So, nak cari ni. Benda ni kita ada, benda ni kita ada. So, selesaikan RT dulu. RT ialah gabungan keseluruhan. So, berapa RT dia? Berapa RT dia? Kira dulu. Cikgu, oh bunyi tadi tu ada disebabkan oleh bunyi WhatsApp. Itu WhatsApp dia. Gangguan. RT Okey. dia 2.67 ohm. Okey, semua setuju? So, dapat RT, jadi kamu dah dapat dia punya I lah kan? So, 50 bagi dengan RT kamu. So, berapa semua kali I dia? I berapa? Jana? Selesaikan yang sesiri dulu, kemudian tambah dengan selari. Okey. So, RT kamu dapat apa tadi? 2.67 ohm, betul eh? So, dapat RT kita bercari dia punya I. Tengok tak dia punya susunan ni? Kalau nak selesaikan. Pertama, selesaikan yang sesiri. Kedua, jadikan dia selari. Okay, sama juga. Dan selari tu jadikan dia satu. Jadi tinggal dia lah. So, boleh cari nilai I.
So V at T dan I V bagi dengan RT. Dan kemudian dapat I kita ialah 18.73 ampere. Semua dapat? Dapat. You all boleh tulis yang ni tak ada dalam nota dia bagi Faham? Dapat 75. Nota kamu berbeza-beza. Nota cikgu present beza-beza. So, catatkan. Kalau kamu rasa pun catat. Ada yang lebih penting, catatkan dalam nota kamu. Buat dalam kertas dan masuk dalam file. Okey, teruskan. Ni dah susah ni. So, berapakah I dia? Cepat kira. Kita ada litar selari. Kita ada litar sesiri. Nak selesaikan mana dulu? Selari ke sesiri dulu? Sesiri. Sesiri dulu ke? Betul ke sesiri? Sesiri mana? Mulakan dengan kamu positif, gerak, dijumpa siapa dulu? Dijumpa selari dulu kan? Selesaikan ini dulu, selari. Dan dia berjumpa dengan litar satu lagi, bentuk sesiri. Betul? Selesaikan yang ini dulu, dapatlah R1. Ni dia R2. Okay, faham? Okey, selesaikan. Cikgu nak jawapan akhir. Dia punya I. Satu point tujuh satu. 1.71 apa? 1.71 arus ampere Ampere I meant. Ampere, A ampere bukan rintangan bukan ohm Okey, so jawapannya adalah 1.71. bagus. So, jadi semua faham? Ada yang tak faham? Yes. Boleh angkat tangan? Saya angkat tangan lah. Siapa yang tak faham? Buka mic cakap. Mana yang tak faham? 1, Cikgu 2. saya tak faham. Mana yang tak faham? Keliru. Macam mana nak dapat jawapan ni? Okey, ulang sekali lagi. Okey, cuba lihat betul-betul di hadapan kamu. Pertama sekali, daripada terminal positif keluar arus. Okey. Yang menjadi confuse kamu adalah bagaimana kita nak selesaikan rintangan ni. Jadi ada rintangan rintangan 1, rintangan dengan 4 ohm, rintangan 12 ohm, rintangan macam mana kita nak selesaikan ni. Tengok dari segi ke dia punya susunan dia. Sesiri dan selari. Kita tahu sesiri adalah hasil tambah. Selari adalah yang per tadi kan. So biar lihat di sini. Lukis So ini dia terminal dia. Alah susahnya tak ada pen. Subhanallah. Pen. Oh lupa tangan boleh pakai. Ya, bukan tangan cikgu. Lupa komputer cikgu ni touch screen. Okey, mulai keluar dari sini. Okey. So 12 volt. Kan terminal tadi kan. Keluar. Dia jumpa persimpangan. Nampak tak? Satu lagi rintangan yang pertama dia jumpa siapa? 4 ohm. Satu lagi 12. Kemudian di sini dia akan bertembung balik. Nampak tak? Dia jumpa dengan 4 ohm. Betul? Dan dia kembali semula ke terminal pendek ni. Nampak? Boleh jelas? Nampak. Bila nampak perjalanan dia akan berjumpa dengan arus selari dulu. Selesaikan dia, jadikan dia nipis. Maksudnya jadikan macam ni. 4 ohm tadi kan? Benda ni adalah ni. Selesaikan yang ni dulu. So selesaikan ni senang saja iaitu 1 per R sama dengan 1 juga per 4 tambah dengan 1 per 12. Okay, selesaikan. Sama per bawah ni darab dengan 3 kan? Dapat 3. Kalau tak tahu pecahan, tutup kepala dah. Ni budak darjah 1 pun pandai. Tambah So 3 tambah 1 jadi 4 per 12. 12. So dapat 3. Ini 1 per R kan? Kita nak Yes. diterbalikkan ni jadi R per 1. 3. 12 per 4. So jadi 4. 3. 3. So tahu dapat dah 3. Lepas tu tambah. Oh, nampak? Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan ke 4 ohm. Jadi nampaklah bentuk sesiri. Sesiri senang je. Iaitu R1 tambah R2. So R1 kita ialah 3 tambah dengan 4. Dapatlah 7. 7. Jadi kalau 7 ohm. Untuk rintangan saja.
soalan ni mesti baca emitter dia arus kan. Keseluruhan 12. sistem ni formula dia ialah V sama dengan I IR. R. Faham? R. So V kita ada iaitu 12. R kita ada iaitu 70. Nak cari I kan? I ni ialah emitter. So jadikan I tadi utama sama dengan V bagi dengan so 12 bagi dengan 7. Dapatlah jawapan ini. Jelas? Sampai tanya tadi cikgu tak tahu nama. Jelas. Jelas Alright. Okey, teruskan. Ini dia tunjukkan cara dia yang lebih mudah. Tengok betul. So ini ialah aliran dia. Sama macam yang cikgu buat tadi Okey, mari tengok yang ni pula. Berapakah bacaan emitter ni? Sekali lagi, siapa yang tanya tu? Tolong buat. Siapa tanya dia? Nama? Saya. Apa? Luqman. Luqman, saya buat Man. Okey. Berapa A? Kalian kan nampak apa yang mula tu? Selari. Selari dulu kan? Selesaikan selari dulu. Dia bertemu dengan sesiri kan? Nampak selari kan? Bentuk dia tak faham Bila kamu selesaikan selari, dia jadi satu kan? Jadi nampak Mana bentuk sama je cikgu. mana jawapan sama, soalan sama. Ah. Okay, faham Faham. Soalan sama. Okay ni? Selesaikan. So berapakah volt di situ? Alamak. Jadi botan kat situ kan? Okay, timbas kembali. Botan kalau dia sesiri dia adalah hasil tambah, betul? Botan yang selari dia adalah sama, betul tak? Okay, bermaksud di sini, kalau botan di sini, botan kat sini adalah sama yang di atas, betul? Betul. Sebab dia selari. Tapi kalau botan di sini juga adalah sama macam di atas. Soalannya kalau botan di sini, cikgu takkan cikgu punya voltmeter cikgu di sini pula. Satu je kat sini. Boleh kira tak? Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Okay, tengok soalan ni. Berapakah bacaan botan yang ni? Sebab dia kira daripada sini ke sini, maksudnya ini ke sini lah kan. Botan di sini dengan botan di sini adalah sama dengan botan di atas. Iaitu kalau litar selari, tengah ni litar sesiri kan. Ini sesiri. Tapi hakikatnya dia ukur botan kat sini. Maksudnya ini ialah litar selari. So botan input adalah sama dengan botan output. Ini sama ni. Semua output. Jawapannya adalah samalah dengan atas. Juga. Okay. Persoalannya, kalau cikgu ambil satu botan sini. Dia bukan ambil sini. Kaki dia bukan kat sini. Bukan di situ lagi. So kaki dia ada di kawasan ini saja. So macam mana kita nak selesaikan dia, botannya? Okay, apa yang perlu dibuat sekarang ni? Pertama sekali, apa yang tak ada daripada formula ni? Apa yang tak ada? V tak ada. V ada. I. Okay, V ada. Yes, I. I. Selesaikan I dulu So, bila selesaikan I ni, cuba tengok betul berapakah I dia. So, R kita berapa? 12. 7. R ialah 7. Betul? So, I 12 bagi dengan 7. So, I kita berapa? 1.7. 1.7. 1.7. 2.7 ohm. Lah. Ohm lah. Alright, so soalan dia berapakah voltmeter di sini? 12 Kalau cikgu sambungkan lagi satu lagi voltmeter di sini. So V1, V2. Inilah V So disebabkan dia dah bersambung litar sesiri ni Ini litar sesiri nampak? Jawapan dia 5.1. So V1 adalah tambah V2. Betul tak? Okey, kita nak satu je pasal ni. V1 ni berapa? Kita tahu arus kita ada. So sebenarnya daripada sini kita tahu bahawa V adalah sama dengan I R. R, betul tak? I kita kan 1.7.
7. 7. R kita ialah 3. 3. Seberapa? 5.1. 5.1. 5.1. Betul? Box. Betul. Kalau yang ni? V2? V2 4 darab 1.2. 1.7 darab dengan 4. Berapa? 68. 6.8. 8. Cuba tambahkan ke semua ni. 5.1 tambah 68. Dapat tak berapa? 11.9. 11.9. Nampak tak? 11.9. 9. Dia Bermaksud dia dulu. dia kurang 1. Kurang 1 yang dipanggil sebagai Rintangan. rintangan dalam. Ada bateri. Oh. Boleh faham? Kita Faham. baca tentang yang keempat iaitu rintangan dalam bateri. DGE ya. DGE itu apa pula ni? Kita sebut ni. Okey, teruskan kita teruskan jawapan yang 5.1 Alright. Okey, ada latihan lagi. Dia banyak latihan sikit hari ni. Supaya kamu buka mata. Sediakan pen, pensel, kertas dengan calculator. Okey, selesaikan jawapan ni. So, berapakah rintangan berkesan dalam berita ini? Berapakah bacaan emitter A1 dan A2? Rintangan berkesan bermaksud dia nak semua rintangan yang ada dalam ni dikira. Padam. Dah dapat jawapan dah. So, macam mana kira? Apalah kita jawapan awal ni. So, macam kira? Senang je. Saya ulang. Teruskan terminal positif, berjumpa bersemangat maksudnya rintangan menggunakan litar selari. So, litar selari ialah 1/5 tambah 1/5. Jadi, 2/5. Tonggengkan dia. 5/2. Soal kita adalah 2/5. 2.5. 2.5. Ohm. Okay. Ohm. A1 berapa? A1 bermaksud apa arus yang keluar adalah arus input. So, V sama dengan IR. V kita adalah 24. I kita berapa? 2.5. So, I kita adalah berapa? 24 bagi dengan 25 ialah 9.6. Betul? 9.6 betul. 9.6. Itu A1. Okay, jadi berapakah A2? Tengok A2 pada sini. So, bermaksud bila keluar dari sini ialah 9.6. 9.6. So, berapa keluar sini, berapa keluar sini? Ada pecahan ke tak? Sebab arus untuk litar sesilari ialah I1 tambah I2. Betul tak? So, berapa ni I1? Ni I2. So, bacaan di sini dengan di sini berbeza. Tapi bila bertemu dia dua, dia akan menjadi semula 9.6. So, macam mana nak kira 4.8 dan A tu dapat? Berapa I di situ? Dia fikir dah? Dia berkaitan dengan ohm ni. So, senang saja. Cikgu bagi tips. Okay? Dengar betul. Kita keluar exam So, V sama dengan IR. Pertama sekali kalau bagi cikgu lah, cikgu cari dia punya botan dulu. Botan cari macam mana? Botan adalah I. Kita tahu R kita ialah 5 ohm. Botan kita ialah 24. So, I kita adalah 24 bagi 5 berapa? 24 bagi 5 berapa? 4.8. 8. Kebetulan 5 kan? So maksudnya inilah V1, V2. Jadi V2 confirm lah 4.8 juga, betul? Kalau cikgu ubahkan jadi 6. So berapa dapat 5 volt? V2 sama dengan I R. So 24 volt. I kita tak tahu. I kita 6. So I kita berapa? 4. 4 ohm. Kalau 6 lah. Akan tetapinya kita tak boleh dapat 6. Sebab apa?
Nilai 6 ialah arus. Ni 9.6 tadi kita dah gunakan rintangan kesan tadi kan? Okay, mana kita kira semula? Cikgu buat soalan Cikgu buat soalan sekejap. Okay, misalnya inilah 6 ohm. Tak usah buat 5 ohm sebab ini sama. Okay, jadi rintangan berkesan kita dapat yang barulah kan? Iaitu 1/5 tambah 1/6. Jadi berapa? 5 tambah 6 berapa? 11/30. Betul? Balikkan dia 30 bagi dengan 11. Berapa R kita? Cepatlah kira. Cikgu tak ada kata. 30 bagi 11 berapa? Guys, Cikgu? 30 bagi 11 berapa? 2.72. 2.72. 2.73. 73. Okey, inilah ohm. So, pertama sekali nak cari I dia. I dia. So, I sama dengan V bagi dengan R. Betul? So, R V kita ialah 24 bagi dengan 2.73 berapa? 8.8. 8.8. Okey, bukan 9.6 je sebab kita dah ubah dia punya rintangan. So, ni 8.8 ampere. Betul? So, ada yang main atas dan naik ke bawah. I1, I2. Untuk dapatkan yang nilai ni adalah daripada formula I sama dengan I R. So, V kita ialah 24 juga. 24 juga dan I kita tahu R kita ialah 5. So, ni dapatlah 4.8. Betul tak? So, untuk yang ni pula, kalau kita letak A3. So, berapakah baca A3? Sama juga V. Allah. V sama dengan, ya. Cikgu kena slow-slow cikgu sebab cikgu punya screen tengah lagging. So tak dapat Lagging, faham. Okay. So, V sama dengan I, R. Okay. Itu slow. So, kita tahu yang ni dah tukar jadi 6 kan? Okay. Jadi kita dah 24 sama dengan, bukan 48 lah. Ini ialah, betul lah. Sorry, saya bukan. V sama dengan IR, I kita ialah 88 jadi so. Betul. 48. Sebab ni kan, okay, untuk ni I kita ialah 6. So I kita ialah berapa tadi? 24 bagi 6 apa? 8 kan? 8. 4. Hai. 4. Allah. Okay. So ni I2, ni I1. Jadi jika dia keluar dari sini, berapakah ampere 4 lah? Tambah tu lagi. So I yang keluar di sini adalah 4 tambah dengan 4.8. Berapa? 8.8. 8.8. Dapat balik yang tadi. Boleh? Boleh cikgu. Maafkan cikgu dah tangan cikgu mungkin tangan je ni. Okey, jelas ah? Jelas. Bagus. Ya. So, berapakah tangan berkesan dan litar ni pula? Kita buat lagi sekali. Okey, pertama sekali jumpa dengan ni. Okey, kita sesiri kan. Tapi ada situ lari pula. Maknanya kita kena selesaikan yang ni dulu. Selesaikan itu dapat apa tu? 25, 5 bagi 2. Apa? 5 bagi 2, 2.5 lah. So 25 tambah dengan 2, 4.5. Jadi 45 lah kan. So ini kita cari iaitu V sama dengan I. So I kita ialah 24 bagi dengan 4.5, kamu dapat ini. Senang saja. Okay, yang lain dapat ya? Cikgu nama yang tak dapat. Kita baca. Cikgu ada dekat sini je, bukan dekat sekolah nanti ya. Okay, teruskan. Apa pula ni? Wow, banyak sikit mungkin ada. Okay. Okay, so cikgu bagi tanya seorang-seorang Ya. Nampak kamu lah. Kita habis skor apa Dah habis tu.
12.10. Kita 12.30 sikit, cikgu ambil sikit ya. Boleh. So, berapa kali tangan kesan dan Rita ni? So, boleh kira sekarang? Cuba kira. Oh, dah ada jawapan dah. Subhanallah. Dia jawapan dah. Dia jawapan dah. Okay, tak apalah, dah keluar jawapan dah. Cikgu terangkan sikit lah. So, Lita berkesan dalam ni berapa So, kamu lihat dia keluar daripada terminal positif, bertemu dengan terminal positif. Jadi, selesaikan Lita selari dulu. Lepas ni ada kelas Ada. Kelas apa? Agama kot. Agama. Pakai Google Meet tak? Tak tahu lagi. Tak sure. Apa pun. Ya. So, selesaikan yang ni dulu berapa? 1 ohm. 1 ohm. Ni pun 1 ohm. Jadi dia jumpa di sini jadi Lita sesiri jadi 2 ohm. 2. Senang kan? Senang. Alright. So yang B1, B2 ni adalah hasil tambah dapat 24 volt. So B1 tambah B2 dapat volt. Betul tak? So bila dapat ni sama juga V sama dengan I. Kita kamu dah tahu ni kan? Dah faham So satu nak cari I dulu. I ni adalah V sama dengan I induk I yang keluar dari sini. So I kita ialah 24 bagi dengan 2 lah kan? So I kita ialah 12. Jadi untuk cari di sini sama juga V dia ialah I kita 12 darab dengan 2. Dapatlah berapa? 12 juga. Itu 12 juga. Maksudnya apa yang keluar yang output adalah sama dengan majoritas selari. So 12 tambah 12 jadi 24 ohm. Okey, kita rasa ya. Ustazah dah bagi mic. Okey, kita amal tu hari ni. Apa Zah bagi mic? Kan kena pakai link yang sama Ada grup sendiri. Ni lah. Okey. So minta maaf kerana mengulangi masa sikit. So cikgu harap boleh buat latihan dalam buku kerja tu. Okay, that's all for today class. Thank you for Okay, cikgu. Alright, cikgu. Thank you. Jika ada apa-apa, maknanya Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, Ego. Aku cikgu.